Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan adik yang saya hormati sekalian. So, nama saya ialah Dr. Nur Syifah bin Syed dari Jabatan Kimia Malaysia, Negeri Pulau Pinang. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan spektrofotometer, atau dengan lebih jelas lagi ialah penentuan kepekatan berwarna di dalam sampel yang mengandungi pewarna menggunakan kaedah smartphone. Adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kaedah yang saya akan terangkan ini sangat berguna dan sangat sesuai untuk semua kalangan, sama ada sekolah maupun orang awam, kerana penggunaan smartphone adalah sangat meluas di masa kini. Jadi saya akan menerangkan sedikit sebanyak prinsipal ataupun teori di belakang ataupun di sebalik penggunaan smartphone. Selain daripada penggunaan smartphone, gadget ini sebagai alat komunikasi, ianya juga boleh digunakan untuk mengesan kepekatan pewarna dan juga untuk menjalankan analisis lain. Secara amnya, penerangan ini terbagi kepada 3. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua ialah bagaimana kita akan membuat kalibrasi untuk kita menentukan kepekatan pewarna yang ada di dalam sampel yang kita akan gunakan nanti. Yang ketiga ialah kita dapat menentukan kepekatan pewarna sebenar yang ada di dalam sampel yang kita akan dapat selepas kita menjalankan kalibrasi nanti. Baik, sedikit teori berkenaan dengan spektrofotometer. Spektrofotometer ialah satu alat, secara amnya ialah alat yang mengukur serapan daripada sampel. Dan spektrofotometer ini mempunyai kebolehan untuk mengesan satu sampel itu yang di mana apabila terdapat cahaya yang melalui sampel itu, dia dapat mengesan cahaya yang melalui sampel tersebut. Oleh itu, melalui kaedah terapan cahaya ini, kita dapat menentukan kepekatan bahan itu nanti. Dan tidak kita dapat untuk belajar juga berkenaan dengan satu hukum yang diberi nama Beer's Law, di mana di dalam satu larutan kepekatan secara terus, secara linear adalah berkadar dengan kepekatan analyte ataupun sampel kita itu. Sampel, misalnya kita nak mengukur kepekatan pewarna, maka ianya adalah berkadar terus, di mana formulanya ialah A iaitu absorbent, E iaitu molar absorptivity, dan B ialah jarak sampel melalui cahaya, dan C ialah kepekatan analyte ataupun sampel pewarna itu nanti. Dan seperti yang saya telah nyatakan, hubungan formula ini dapat digunakan untuk menentukan kepekatan satu analyte di dalam sampel. Contohnya, serapan larutan yang kita tidak tahu, contohnya pewarna yang kita tidak tahu kepekatan asalnya, dan kita boleh menentukan melalui penggunaan kalibrasi yang saya akan sentuh sebentar lagi. Jadi eksperimen yang kita akan laksanakan nanti adalah untuk penentuan serapan menggunakan kaedah Beer's Law nanti, dan menggunakan bahan-bahan yang ringkas dan mudah. Jadi
apa yang perlu, pertama ialah kita perlu mempunyai smartphone yang kita panggil sebagai RGB analyzer. R merujuk kepada red, itu merah, G ialah hijau, green, D ialah blue, ialah biru. Jadi ini adalah warna-warna yang kita akan gunakan nanti untuk menganalisis warna sampel nanti. Secara tidak langsung, smartphone itu berfungsi sebagai alat pengesan. Sama ada cahaya daripada cahaya, sebelum kita menjalankan analisis ini, kita perlu sumber cahaya, sama ada cahaya tersebut datang daripada, contohnya daripada skrin komputer ataupun daripada kertas yang telah di mana kita reflect, yang telah direflektkan cahaya. Dan ini boleh kita gunakan sebagai sumber cahaya. Selain daripada sumber cahaya, kita juga memerlukan bahan-bahan lain, contohnya cuvette, test tube, tambah uji, ataupun plastik cup ataupun cawan plastik yang boleh digunakan untuk memegang sampel kita nanti. Jadi ini bergantung kepada kesediaan bahan-bahan tersebut di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah contoh daripada satu eksperimen yang mana kita akan jalankan nanti. Di belakang itu kita ada satu skrin komputer dan kita ada satu kertas atau plastik yang berwarna hijau di mana dijadikan sebagai sumber cahaya. Dan kemudian kita ada cup ataupun satu tempat untuk memegang sampel kita itu, dan kita juga ada cardboard. Di cardboard kita gunakan supaya dapat memegang sampel kita dengan kuat, supaya apabila kita mengambil bacaan, bacaan itu adalah secara tetap. Dan kemudian kita juga terpaksa buat satu lubang untuk sampel di mana cahaya akan melalui sampel kita nanti, dan kemudian cahaya yang ditransmitkan selepas melalui sampel itu akan dapat dikesan menggunakan smartphone. Untuk menjalankan analisis pewarna ini, kita perlu memahami satu lagi konsep, iaitu kita panggil color wheel. Di mana color wheel ini adalah untuk menganggarkan warna cahaya yang akan diserap oleh larutan itu. Sebagai contoh, kita ada berwarna merah. Warna merah ialah warna sampel dan dia ada warna komplementari. Warna komplementari ialah warna yang berlawanan ataupun opposite. Dalam kes ini adalah warna hijau. Itu juga dengan warna-warna lain. Kita boleh mengukur, menganggar warna sampel dan warna komplementari. Ini penting supaya kita dapat menjalankan analisis menggunakan smartphone. Jadi penggunaan color wheel ini adalah untuk menganggar color ataupun pewarna di dalam sampel kita itu. Mana cahaya yang saya telah nyatakan tadi, dia akan diserap oleh sampel di dalam larutan itu, dan daripada situ kita boleh menentukan apa nilai yang kita akan gunakan, itu R, red, B, blue dan G, green. Ya, seperti yang saya telah nyatakan tadi, jika larutan kita adalah warna merah, maka kemungkinan warna hijau akan menyerap lebih daripada warna-warna lain. Jadi ini satu contoh ataupun rajah yang sangat penting sebagai asas untuk kita menjalankan penentuan pewarna ini. Di mana kita ada light source, kita ada sampel, dan mana light source ini
cahaya akan lalu kepada sampel kita, dan seterusnya ada warna yang akan diserap dan akan warna yang akan melaluinya dan dikesan oleh mata kita. Dan dalam kes ini kita menggunakan smartphone sebagai alat pengesan. Dan kita akan menggunakan satu formula yang di mana kita akan menggunakan absorban bersamaan dengan logaritma. I bermaksud intensity, dan kita ada intensity sample dibahagikan dengan intensity blank. Ini adalah satu formula yang akan kita gunakan dalam kita menentukan warna ataupun kepekatan pewarna nanti. Saya bagi contoh di sini, kompleks copper, kita nampak dia warna biru di dalam larutan. Ini kerana copper ini dia akan menyerap cahaya red orange. Okay, kita boleh lihat daripada warna di dalam color wheel itu, dan dia akan menggunakan cahaya blue violet untuk melalui, dan oleh itu kita akan nampak warna blue violet. Next. Dalam eksperimen ini kita akan menggunakan kaedah yang sangat ringkas, iaitu kita akan menggunakan skrin komputer ataupun kertas yang dipantulkan cahaya sebagai sumber cahaya, dan kemudian pengesannya ialah smartphone. Ini adalah satu contoh yang kita boleh laksanakan bergantung kepada kesediaan bahan-bahan tersebut di tempat tuan-tuan dan puan-puan adik-adik sekalian. Dan kita ada juga aplikasi yang perlu kita download, dan bergantung juga kepada sistem, sama ada Android ataupun sama ada kita boleh gunakan sistem lain, bergantung kepada jenis sistem. Iaitu contohnya kalau untuk Android kita ada pilihan app, contohnya colorimeter, color picker dan sebagainya. Asalkan aplikasi ini mempunyai features ataupun spesifikasi yang kita hendaki, iaitu boleh menganalisis R, red, blue, green. Ini warna-warna asas. Jadi bila kita ada aplikasi yang boleh mengukur R, B, G ini, maka kita boleh menjalankan analisis penentuan pewarna, kepekatan pewarna. Jadi selain daripada itu, kita perlu ada sampel color ataupun pewarna. Biasanya kita menggunakan color daripada yang berwarna hijau, warna merah ataupun warna biru. Jadi salah satu contohnya ialah kita menggunakan pewarna karmoizin. Karmoizin adalah satu pewarna yang berwarna merah, yang mana kita akan masukkan lebih kurang 0.05% bahan karmoizin ini dalam 250 ml air, dan kemudian larutan ini jadikan sebagai stok, dan kita boleh menggunakan stok ini untuk membuat series ataupun dilution series kepada kepekatan yang lebih rendah. Contohnya ialah di sini kita gunakan 25%, 50%, 75%, dan kita cairkan dengan menggunakan air. Ini adalah contoh apabila kita sudah menjalankan analisis nanti, hasilnya ialah kita dapat satu garisan yang kita nama rajah yang kita panggilkan kalibrasi, keluk kalibrasi. Mana keluk kalibrasi ini mempunyai dua paksi, iaitu paksi X kepekatan, dan kemudian kita ada paksi Y iaitu absorbance. Dan daripada keluk ini, keluk kalibrasi ini, kita dapat menentukan kepekatan unknown, atau kepekatan yang kita tidak ketahui melalui persamaan daripada plot yang kita dah
dapat daripada kalibrasi kepada kepekatan larutan yang telah kita tentukan tadi. Jadi contohnya di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 plot di mana dia dapat menghasilkan satu garisan lurus, dan garisan lurus ini biasanya kita dapat gunakan jika ia mempunyai R-square value iaitu 0.98. Jika nilainya kurang, maka saya sarankan untuk kita ulang semula kalibrasi ini supaya kita dapat lebih baik, dan seterusnya kita dapat menentukan kepekatan pewarna yang kita nak buat itu dengan lebih baik lagi. Baik, itu saja untuk teori. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan memahami sedikit sebanyak berkenaan dengan penggunaan smartphone sebagai spektrofotometer, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dapat mempunyai asas untuk menjalankan analisis ini, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat sedikit modifikasi mengikut kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik sekalian. Contohnya jika tuan-tuan dan puan-puan tidak memiliki kuvert ataupun tidak memiliki peralatan yang sesuai, maka boleh diubah saja. Contohnya jika tidak memiliki skrin komputer, boleh juga menggunakan skrin daripada smartphone juga, ataupun plastik yang berwarna, sama ada warna merah, biru ataupun hijau, bergantung kepada penggunaan color wheel yang telah saya nyatakan tadi. Baik, di dalam video ini saya akan menerangkan bagaimana menggunakan bahan yang ringkas, dan daripada bahan ringkas ini saya akan menerangkan asas spektrofotometri dan juga biolog seperti yang mana telah kita belajar tadi. Jadi spektrofotometri mempunyai 3 asas, iaitu light source, sumber cahaya, sampel, dan juga pengesan. Jadi untuk pengesan ini kita menggunakan smartphone. Baik. Untuk light source, untuk sampel, untuk smartphone ini, pilihlah bahan yang sesuai seperti mana yang saya telah nyatakan tadi. Boleh juga menggunakan kotak sebagai tempat untuk meletakkan sampel, ataupun boleh juga mengikut kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan. Macam di sini, saya menggunakan satu kotak dan saya mempunyai kuvert, dan saya juga akan meletakkan smartphone saya di atas satu tempat letak yang sesuai supaya saya dapat mendapat keputusan yang konsisten setiap kali saya menggunakan smartphone nanti. Baik, seperti mana saya telah nyatakan, untuk pemilihan warna ini, pilihlah color ataupun warna dalam color wheel tadi. Sebagai contoh, di sini kita ada warna merah, jadi warna komplementnya ialah warna hijau. Baik. Daripada situ, tuan-tuan perlu menggunakan aplikasi, download dulu aplikasi, dan kemudian boleh menggunakan aplikasi yang telah saya nyatakan tadi seperti color meter, color picker dan sebagainya. Jadi di sini saya akan tunjukkan cara-cara untuk jalankan analisis penentuan kepekatan pewarna. Dan di sini saya menggunakan contoh warna merah, iaitu warna daripada Kamosi, dan menggunakan kuvert. Jadi saya mempunyai kuvert di mana saya boleh letakkan sampel saya mengikut kepekatan yang telah saya nyatakan. Di sini kita ada blank, dan ada juga sampel Kamosi yang mempunyai pelbagai kepekatan. Jadi dari segi kalibrasi, sekurang-kurangnya kita ada 3 kepekatan yang berbeza. Jadi saya mengambil di sini lebih daripada 3 jenis kepekatan.
Baik, saya akan tunjukkan cara-cara untuk menggunakan Smash. Maupun saya akan download dulu app itu. Jika tuan-tuan tidak mempunyai aplikasi yang saya nyatakan tadi, sila download, cari aplikasi yang bersesuaian dan kemudian tuan-tuan dan puan boleh menggunakan aplikasi yang telah tuan-tuan nyatakan tadi. Di dalam eksperimen ini, saya akan menggunakan aplikasi yang dinamakan Color Builder Free di skrin ini. Nampak tuan-tuan? Saya telah download. Okey. Kalau meter free ni, saya akan open dia. Okey. So kita dapat lihat di sini kita ada nilai R, red, G, green dan B iaitu biru, blue. So daripada nilai yang kita dapat ini, kita akan dapat tentukan warna atau kepekatan nanti. Baik. So kita boleh mula sekarang. So kita perlu fokuskan supaya kita dapat target sasaran kita. So di dalam aplikasi yang telah kita gunakan ini, kita dapat satu target point. Jadi kita perlu pastikan warna yang kita ingin ambil itu mestilah di dalam sasaran yang telah ada di dalam point itu. Jadi contohnya saya akan mengambil sampel pertama dulu. Okey. Ini sampel pertama. Saya akan fokuskan dulu. Okey, untuk kes ini saya boleh menggunakan QVAT ataupun boleh menggunakan volumetric flash ini. Baik. Mengikut kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan lah. Baik. Okey. Baik, kita akan ambil bacaan yang pertama. Okey. Oleh kerana ada gangguan, kita perlu gunakan dulu.
tolong. Baik, kita akan ambil bacaan. Sudah catatkan bacaan R, G dan sudah catatkan bacaan. Okay. Next. Bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua. Ini adalah bacaan 5. Baik, selepas kita telah pun dapat kita dah mengambil maklumat R, D dan G tadi, kita boleh menjalankan analisis mana kita dapat menggunakan perisian seperti contohnya Microsoft Excel untuk kita menentukan nilai kalibrasi ini. Selepas itu barulah kita menentukan perkataan bahan unknown. Contohnya di sini daripada kode kita daripada kode ini kita juga akan dapatkan nilai R, D dan G nanti. Jadi saya rasa untuk demo bagi menggunakan smartphone sudah selesai dan kita akan teruskan pula dengan menggunakan Microsoft Excel mana kita telah pun dah mengumpul data tadi dan daripada data itu kita buat analisis untuk menentukan nilai unknown yang kita nak dapat daripada sampel tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah setup yang saya gunakan untuk menjalankan penentuan pewarna, penentuan perkataan pewarna menggunakan kaedah smartphone. Jadi di sini kita dapat lihat tas berwarna hijau disebabkan sampel saya adalah berwarna merah. Jadi kita akan gunakan sampel yang warna merah. Jadi kertas yang kita gunakan ialah berwarna hijau sebagai komplement, color complementary kepada warna merah. Dan saya juga menggunakan cahaya LED sebagai sumber saya dan di mana cahaya ini
akan dipantulkan pada pewarna kertas warna hijau ini, dan seterusnya cahaya akan memasuki sampel, dan seterusnya dapat kita pesan nilai G, green, serapan G menggunakan smartphone. Baik, kita akan mulakan analisis. Pertamanya kita akan buka apps terlebih dahulu. Apps yang saya gunakan adalah Color Meter free. Color Meter ialah satu aplikasi yang percuma. Jadi kita boleh dia mempunyai nilai R, G dan B. Ini yang kita perlukan. Lalu kita just letak di hadapan di sini saja. Setelah kita sudah bersedia, kita boleh mengambil bacaan berdasarkan daripada kotak yang diada di tengah-tengah ini. Kita boleh mencuba beberapa kali supaya kita dapat result yang konsisten. Baik. Ini adalah contoh bacaan yang saya telah dapat tadi menggunakan apps. Jadi nilai yang saya perolehi, contohnya di sini adalah KR, G dan B telah dinyatakan di dalam apps ini. Dan nilai ini kita boleh masukkan di dalam jadual Excel, dan seterusnya kita boleh menjalankan analisis menggunakan data yang kita dapat ini. Jadi kita perlu membuat analisis untuk semua sampel yang kita guna untuk kalibrasi dan juga untuk sampel unknown.
Ini adalah sampel-sampel yang saya gunakan untuk menjalankan analisis menggunakan smartphone. Setelah kita dapat result daripada menggunakan smartphone tadi, kita boleh menggunakan Microsoft Excel untuk kita menganalisis data yang kita perolehi. Jadi saya akan tunjukkan nilai yang saya perolehi menggunakan Microsoft Excel. Jadi kepekatan yang saya gunakan bermula daripada blank, iaitu kosong, tiada pewarna tambah. Jadi kita boleh gunakan air biasa sebagai blank ataupun sebagai sampel yang tidak mengandungi pewarna. Kemudian kita tambah kepekatan sedikit demi sedikit bergantung kepada nilai yang kita masukkan. Untuk karmazin, saya menggunakan kepekatan 100, 200 dan juga 400 dan sehingga 500. Jadi kepekatan yang terlampau tinggi boleh menyebabkan nilai bacaan yang tidak tepatlah berbanding jika kita menggunakan kepekatan yang saya telah nyatakan, di mana saya dapati inilah kepekatan yang sesuai untuk analisis menggunakan smartphone. Baik, daripada nilai G kita dapati untuk blank nilai G adalah yang tertinggi, kemudian semakin menurun mengikut kepekatan. Ini bermakna makin tinggi kepekatan, maka nilai G, nilai serapan kepada warna hijau lebih tinggi. Ini menunjukkan nilai yang kita perolehi semakin rendah. Oleh itu, kita boleh mengukur absorban berdasarkan daripada formula yang kita telah nyatakan, iaitu negatif logaritma I menuju kepada intensity, I intensity sampel, dan kemudian dibahagikan dengan I intensity blank. Jadi daripada formula ini kita dapati nilai absorban semakin tinggi, semakin tinggi mengikut nilai kepekatan yang kita telah buat tadi. Dan daripada situ kita boleh menggunakan kalkulasi ini untuk membuat keluk kalibrasi berdasarkan nilai-nilai yang kita perolehi tadi. Dan kita dapat satu garisan lurus yang menunjukkan bahawa kepekatan yang kita dapat tadi adalah berkadar terus di antara serapan dan kepekatan. Oleh itu, berdasarkan daripada nilai kalibrasi ini, kita boleh menentukan kepekatan unknown satu sampel dan menggunakan formula Y sama dengan MX tambah C. Jadi, hasil daripada sampel unknown yang kita juga telah pun mengambil bacaan R, B dan G. Nilai G tadi kita telah masukkan di dalam formula ini daripada persamaan yang kita dapati. Seterusnya kita terus masukkan nilai-nilai ke dalam persamaan dan akhirnya kita dapat mencari kepekatan sebenar sampel unknown itu, iaitu bersamaan dengan 362.8 part per million. Jadi untuk karmazin, untuk sampel unknown ini kita telah dapat nilai dan kita boleh menggunakan kaedah yang sama untuk menganalisis sampel-sampel warna yang lain ataupun sampel-sampel
yang menggunakan komposit juga, dan kita boleh gunakan kaedah yang sama. Jadi kesimpulan daripada analisis yang kita buat ini, saya harap kita dapat belajar dan dapat mengetahui dengan lebih baik mengenai hukum dia Lambert ini dan juga kaedah spektrofotometri yang telah kita belajar dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita boleh menambah baik lagi, kita boleh meningkatkan lagi ilmu sains utamanya dalam bidang kimia, dan juga kita dapat menggunakan apa yang kita belajar ini sebagai asas untuk kita mendalami lebih lanjut lagi dalam bidang sains. Dan secara asasnya, kaedah yang kita gunakan ini sebenarnya ia adalah satu simulasi kepada analisis yang sebenar, di mana kita menggunakan kaedah yang lebih jitu, yang lebih persis untuk menganalisis sampel-sampel. Jadi dengan pengetahuan yang kita ada ini, kita boleh mempelajari teknik-teknik yang lebih baik, tetapi menggunakan asas yang sama. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik sekalian dapat belajar daripada apa yang saya telah sampaikan ini. Sekian, terima kasih.